Dah betul dah tu dah. Jangan usik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Sihat semua hari ni? Dah sarapan? Dah. Siapa belum? Kat tangan. Rasa nak belanja ramainya. Tunggu saya kahwin lah. Bila tu Cik Ana kata bila. Cucu Cik Anak pun dah ramai dah. Tak kahwin-kahwin ni. Okey, hari ni muka surat apa kita? Chapter 30. Al-Basir. Sod bukan Shin. Ha. Al-Basir. Beza maksudnya kalau baca Al-Bashir, Al-Basir. Bacaannya perlu betul lah Al-Basir. Sod. Okey, Al-Basir maksudnya yang maha melihat. Baik, nama Allah Al-Basir disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 40 ayat. Maksudnya ada banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat namanya ini iaitu Al-Basir. Di antaranya dapat dinukilkan di sini iaitu beberapa ayat berikut.
Jadi pertama dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-11. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tengok di situ Al-Basir letak di bahagian belakang sekali. Biasanya dekat belakang lah, tapi ada juga di bahagian tengah diletakkan pada dalam ayat Al-Quran. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, innallaha kana sami'an basira. Surah An-Nisa ayat 58. Jadi sami'an basira. Dia guna apa ayat ni saya nak cakap. Kita belah tak ingat. Okay. Seterusnya yang ketiga. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 265. Dan yang keempat. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Surah Ali Imran ayat yang ke-15. Yang kelima di sini, innahu bikulli syai'in basir. Sungguh dia Allah maha melihat segala sesuatu. Surah Al-Mulk ayat yang ke-16. Dan yang keenam di sini, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Okay, sungguh dia maha teliti terhadap keadaan para hambanya, maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 27. Yang first tadi Asy-Syura juga kan? Asy-Syura ayat 11 ni ayat 27. Kita ada yang ketujuh di sini, wakafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Rabbmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Surah Al-Isra ayat yang ke-17. Jadi datangkan kepada kita di sini 7. Okay, 7 ayat Al-Quran sebagai contohnya lah untuk menunjukkan kepada kita di mana letaknya nama Allah Al-Basir dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, seterusnya kita lihat pada definisi Al-Basir. Al-Basir artinya zat yang maha melihat segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu walaupun halus dan kecil. Allah melihat seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam hari yang gelap. Macam mana? Boleh faham tak? Semutnya warna hitam. Jalan di batu warna hitam di malam hari yang gelap. Nampak ke tak nampak tu? Tak nampak. Tapi Allah maha melihat. Sebab dia hitam, kan tak nampak kan. Dia tersembunyilah pada warna itu. Namun di sini nak beritahukan kepada kita bagaimana maha melihatnya Allah, begitulah keadaannya. Walaupun tak nampak bagi pada mata kita, tetapi ianya sangat maha melihat Allah itu untuk situasi yang sedemikian. Allah juga melihat proses pencernaan makanan dalam organ tubuhnya. Bukan itu sahaja, Allah boleh lihat semut itu dan Allah juga boleh melihat bagaimana proses yang berlaku dalam perut semut. Kita boleh nampak perut semut macam mana? Dalam perut semut macam mana boleh nampak? Tak boleh. Tapi itulah yang boleh dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah juga mampu untuk melihat aliran darah di urat nadinya. Semut pun ada urat nadi kan, ada perjalanan darahnya sehingga kita tak mampu nampak dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu melihat keseluruhannya. Dan selain itu, Allah melihat segala sesuatu yang ada di bawah 7 lapis bumi. Sebagaimana Allah melihat yang berada di atas 7 lapis langit. Dia melihat kedipan mata dan mata manusia yang khianat. Ini semua ialah hal yang dapat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita sendiri tak dapat nak jangkaulah penglihatan yang sedemikian. Imam Ibn Al-Qayyim berkata, Al-Basir mengandung erti bahawa Allah dengan kesempurnaan penglihatannya
mampu melihat secara rinci, maknanya secara sempurna setiap inci bentuk semut berikut organ tubuhnya, daging, darah, otak maupun pembuluh darahnya. Allah mampu melihat semut itu berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap. Jadi contoh di sini betapa indahnya untaian puisi yang menyatakan puisi ini berkaitan tentang seekor nyamuk yang ditulis cantumkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, yang mana dia menyatakan ya man yara saful audi janahi, duhai zat yang berkuasa melihat kibasan sayap nyamuk, fi zulmatil laya al-bahimil alil, di malam hari yang pekat dan gelap gelita. Wa yara manata uruqiha fi nahriha, yang mampu melihat pembuluh darah di lehernya. Wal mukhu min tilkal izamin nahli, yang serta otak halus di balik balutan tulang kepalanya. Amnin alayya bitaubati tamhu biha, anugerahkanlah kepadaku pertaubatan yang menghapus maka minni fi zamanil awwali, segala dosa dan kesalahanku di masa muda. Jadi ini ialah syair yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mampu melihat setiap inci yang ada pada seekor nyamuk. Jadi ini pun dah dilagukan dah. Saya suka dengar lagu ni kan. Kalau nak cerita kisahnya, saya dengar lagu ni berputar-putar kali. Lepas tu Allah takdirkan apa? Memang betul-betul saya kena gigit nyamuk. Saya kena Aedes. Denggi lah, nyamuk Aedes tu gigit. Kena denggi. Saya fikir, aku dengar lagu nyamuk tu hari-hari, nak tidur dengar, bangun pagi dengar. Suka sangat dengan lagu tu kan. Saya dengar lagu tu berputar kali, balik college, balik daripada kuliah saya dengar, tengah buat assignment pun saya dengar, sangat suka dengan lagu tu lah. Tiba-tiba saya kena denggi. Jadi apa salah aku kena, aku ni itulah, seru sangat nyamuk tu. Seru sangat nyamuk tu kan. Jadi nyamuk tu gigit kita macam tu lah. So saya taubat lah, saya tak dengar lagu tu lagi. Sampai sekarang saya dengar, saya macam, aku takut dengar lagu ni. Takut kena denggi, tak ada. Actually bukan sebab dengar lagu tu lah, takdir Allah kan, kenakan kita gigit nyamuk. Cuma kata dia jadi macam seram lah tu, dengar lagu banyak kali. Maknanya Allah nak kata jangan berlebihan. Apa pun nak buat jangan sangat berlebihan lah. First time kena denggi tu kan, taubat nasuhah saya. Satu benda tak boleh buat. Takutlah, satu takut mati lah, sebab masa tu takut mati. Sebab rasa muda lagi kot nak mati sebab kena denggi ni kan. Lagipun kena tu bukan dekat Singapura, kena dekat Bangi tu. Bila kena kat situ fikir keluarga, fikir suami. Masa tu kan ada suami kan, fikir suami. Semua benda lah saya fikir. Ni kalau aku mati macam mana jenazah aku. Dah tak fikir. Sebab masa tu kalau kena denggi ni mati kan. Dekat lagi-lagi lah dekat sana kan. Masa pergi hospital kena halau. Dia kata kalau semua orang kita nak masukkan dekat ward, habis lah katil kita. Dia cakap gitu kat saya. Lepas tu, sedih. Lepas tu saya macam, dia bagi saya obat. Balik rumah, balik college, makan Panadol ni. Jangan skip makan Panadol. Sebab dia kata katil dia dah penuh lah, tak boleh masuk lah, apalah. Lepas tu kita pergi Kajang. Warded kat Kajang tu setengah hari je lah. Sebab dia kata saya dah stable kan. So saya dah boleh balik lah. Saya cuma nak, sebab kita risau kan, kalau kita balik, kita ubat sendiri, benda tu kan kena masuk air. Habis saya haus. Macam banyak benda lah yang berlaku kan. So saya macam very stress lah. So saya pergi hospital, dia tak nak masukkan saya dekat ward. Dia suruh balik je minum air banyak-banyak. Dan dia tak cakap pun apa yang boleh ni. Tapi Alhamdulillah lah sebab masyarakat sana mereka dah tahu dengan penyakit ni kan. Diorang ajar saya makan sup ketam. Kan. Sup ketam. Lepas tu nak bagi platelet je naik. Diorang kata makan sup ketam. Kita pun tak tahu secara saintifiknya okey ke tidak lah. Tapi saya makan lah juga. Saya carilah kat mana-mana restoran apa kan. Saya kata nak masak dekat college tak boleh lah sebab tak ada dapur nak masak kan.
Lepas tu nak pergi beli ketam, nak pergi siang ketam. Ya Allah, siapa? Aku tengah lembik-lembik dah siang ketam tu. Tak ada masanya lah. So suruh kawan carilah. Kawan-kawan yang ada motor kan. Kita kata, kau boleh carikan aku sup ketam. So cari sup ketam. Hari-hari saya makan sup ketam tu. Alhamdulillah lah. Dia bagi tenaga. Lepas tu ada seorang ustaz tu. Dia arwah mak dia lah. Masa tu mak dia hidup lagi lah. Ya Allah. Alhamdulillah warhamna wa'afimah. Dia buatkan saya satu air ni. Daun pegaga. Okay, satu botol daun pegaga. Dan tu dia ajar saya lah. Dan setiap hari minum air daun pegaga tu setengah cawan ni kan. Letak air daun pegaga setengah cawan lagi letak 100 plus. Jadi dia bagi saya air tu lah. So saya minum juga air tu. Dan tu macam family saya datang daripada Singapura. Bawa air daun betik pula tu. Macam-macam air aku togok. Macam-macam air. Tapi daun betik tu memang tak boleh angkat. Tu memang itu kalau masuk otak menggelegak. Betul, pahit gila saya. Saya rasa macam nyawa saya keluar minum air. Minum air daun betik tu rasa daun dia punya serius lah. Saya kata tak boleh minum. Tapi daun pegaga tu sedap. Yang daun pegaga tu. Lagi pula campur 100 plus kan. Okey lah. Honest lah. Boleh lah. Tapi Alhamdulillah lah. Ini saya kata hikmah juga Allah ciptakan nyamuk ni. Kalau tak aku tak tahu pun. All the remedies maksudnya semua ubat-ubatan yang ada lah dalam untuk merawat alternatif lah. Ubatan alternatif selain daripada ubat doktor. Alhamdulillah lah kan. Apa dia? Minum asam. Apa-apalah bagi saya kita kena cari alternatif lah. Bila berlaku hal-hal yang begini kan supaya untuk mempercepatkan proses penyembuhan tu. Saya tak boleh balik masa tu. Tak boleh balik Singapura. Kalau boleh nak balik Singapura lah, nak pergi hospital sini lah kan. Tak boleh balik sebab visa saya tak settle lagi. Jadi kena stay sana lah, tak boleh keluar daripada Malaysia. Visa tak settle. Visa lama lah dalam 6 months ataupun maybe dalam kadang-kadang sampai 6 months sampai 1 year visa kita tak settle lagi kan. Tak tahulah apa masalah dia. Itu bila kita dah naik, bila saya dah sakit, kita naik tempat visa tu, barulah dia bagi pasport saya. Kalau tak, dia tak bagi. Itulah cerita dia pasal nyamuk ni. Nyamuk ni pasal. Okay. Salahkan nyamuk Tapi itulah suka sangat dengar lagu ni sampai kena denggi kan. Nak cerita yang saya actually suka lagu ni sebab memang betul ianya menceritakan tentang bagaimana Allah tu yang maha melihat pada seekor nyamuk yang kita kalau nampak nyamuk tu kita tengok macam kecil je kan. Tertekan je tak ada apa-apa. Tapi lagu ni dia bukan lagu lah, syair ini dia mengajarkan kepada kita bagaimana seekor nyamuk itu pada kaki dia halus sangat kan, tapi Allah boleh lihat urat saraf pada kaki dia. Pada badan dia yang sangat halus, pada sayap dia, semuanya Allah boleh melihat. Otak dia yang kecil tu kan, Allah maha melihat pada setiap sesuatu yang ada pada seekor nyamuk. Ini nak tunjukkan betapa al-basir Allah itu sehingga kita tak boleh challenge tentang kemaha lihatnya Allah tu kan. Tentang setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi sebab itu di sini dia kata satu hal yang harus diyakini melalui asma Allah ini adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan dua mata yang layak, iaitu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Maksud dua mata ni jangan faham sebagaimana dua mata kita ya. Dua mata itu sebagaimana yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang tak boleh bayangkan. Kita tak boleh untuk kita samakan apa yang ada pada Allah dengan pada kita. Tetapi dalam kita nak faham ialah Allah itu maha melihat dengan dua matanya juga yang selayaknya dengan dia mengikut kepada kesempurnaan dan keagungannya. Jadi bagaimana keadaan itu diceritakan kepada kita dalam firman Allah yang berikutnya tentang pandangan mata Allah yang diterjemahkan a'yun pada setiap ayat di sini dengan pengawasan Allah. Kalau kita rujuk pada surah At-Tur ayat yang ke-48 di situ, Allah Azza wa Jal berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Rabbmu kerana sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Bi'ayunina tu kalau diterjemahkan secara tekstual lah, kita akan faham bahawa a'yun tu mata.
tetapi tidaklah diterjemahkan dengan mata, diterjemahkan dengan pengawasan untuk menunjukkan Allah itu maha melihat dan Allah mengawal kita, mengawasi kita pada setiap gerak-geri kita. Dan Allah memberikan jaminan kepada para nabinya bahawa Allah itu mengawasi mereka semua. Orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang muslim dan setiap apa yang berlaku kepada para nabi. Sebab tu Allah kata, bersabarlah wahai Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu kerana sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Begitu juga dalam surah Al-Qamar ayat 13 hingga 14. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Dan kami angkut dia, iaitu Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan, iaitu pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah mengingkari, bagi orang yang telah diingkari kaumnya. So di sini kita lihat Allah sekali lagi menggunakan lafaz bi'ayunina. Bi'ayunina maksudnya dengan pemeliharaan. Allah melihat. Okey, apa yang berlaku pada Nabi Nuh. Nabi Nuh apa yang berlaku pada dia sebelum berlaku banjir besar ini? Apa yang berlaku kepada Nabi Nuh? Kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh, kan? Kaumnya mengingkari dakwah Nabi Nuh selama berapa tahun? 950 tahun. Okay, 950 years. Lama Lama sangat. Tapi yang beriman hanya beberapa orang sahaja. Tak sampai 100 orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Allah takdirkan dengan peristiwa banjir besar ini nak tunjukkan bahawa Allah maha melihat setiap apa yang telah dilalui oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengawasi dan Allah yang mengawal setiap sesuatu yang berlaku. Jadi bila Allah angkat, itu kami angkut tu kapal tu kan, yang hanya diperbuat daripada papan. Kalau kita lihat daripada logik akal kita, macam mana kan kapal tu yang daripada papan. Sekarang naik cruise papan ke besi? Besi. Agak-agak berani tak nak naik kalau daripada papan? Cruise tu. Oh, pakai lifeguard je. Duduk dalam cruise pakai lifeguard je. Takut kan? Tapi kita lihat banjir besar pada zaman Nabi Nuh ini, kapal itu diperbuat daripada papan. Namun Allah selamatkan. Allah berikan keselamatan kepada Nabi Nuh kerana apa? Pengawasan Allah. Bi'ayunina itu tadi. Dengan pengawalan dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita lihat dalam surah Taha ayat yang ke-39. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Ini tentang siapa? Siapa? Tentang siapa? Nabi? Saya dengar jawapan tapi saya tak tahu siapa yang jawab. Semua macam takut-takut nak jawab kenapa? Takut salah. Janganlah takut salah. Kalau salah, saya betulkan. Siapa? Nabi Musa. Kenapa Allah sebut begitu? Mak dia hanyutkan dia dalam satu bakul tu. Kemudian dihanyutkan masuk dalam istana Firaun kan. Jadi inilah yang Allah kata wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Okay, walitusna'a ala aini. Walaupun di situ mata tu disandarkan pada Allah, tetapi nak katakan bahawa ianya berada pada pengawasan Allah. Walaupun dia tu nanti dijaga oleh Firaun ke apa kan, tapi taklah kerana Firaun jaga dia jadi sesat. Firaun jaga, dia tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah dan akhirnya diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ini bukan ayat pengasih Jangan buat ayat pengasih.
dulu masa saya belajar, saya ingat lagi. Saya belajar kat Mahat kan, kat Mahat Tafiz. Diorang selalu kata dengan saya, ayat-ayat Al-Quran yang ada mahabbah, yang ada cinta-cinta ni boleh buat ayat pengasih. Dia cakap gitulah dengan saya. Saya kata, itu dah jampi kan? Betul tak? Jadi ada orang ajar saya ayat ini. Kau baca lah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Lepas tu kau tiup kat muka orang yang kau suka. Ngarut kan? Ngarut. Apa sahaja macam itu kan? Ni semua orang hafal Quran tau. Orang hafal Quran. Saya rasa Alhamdulillah jugalah saya ni budak Singapura kot. Sebab kita open minded sikit kita tak tertutup kan. Jadi tak semua orang ajar tu kita boleh terima lah. Jadi sebab maybe kita ada pemikiran yang suka buat comparison, kita suka buat perbandingan, kita suka fikir kan, apa-apa yang berlaku kita fikir, kita tak tangkap muat. Ataupun mungkin itu saya lah. Kalau dia budak Singapura yang terima pun terimalah kan. Tapi itu saya. Sebab saya tak jenis yang suka tangkap muat. Jadi bila dia ajar gitu pada saya pun fikir, ini ayat Quran kot. Kenapa kita nak buat jadi macam jampi-jampi gitu kan? Tapi saya tak nafikan ada juga ustazah yang mengajar begitu. Ada juga yang mengambil ilmu itu dan mengajar kepada jemaah. Tapi saya nak cakap terus terang lah, ayat Al-Quran tak boleh dibuat sedemikian. Okay, kita nak tiup-tiup kat orang, meyakini ia sebagai jampi serapah, jadikan ia sebagai ayat pengasih. Kan? Contoh yang ayat apa tu? Yang Allah kata, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat tu kan? Itu ayat tu pun kelakar lah orang ajar saya. Dia kata apa? Baca ayat tu, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Rasulullah, kalau sekiranya engkau cintakan Allah, maka ikutilah aku. Sampai ayat fattabi'uni tu kau tiup orang. Fattabi'uni. Ikut aku. Saya kata pelik orang-orang ni. Sangat pelik. Sebab ayat fattabi'uni tu kan, ikutilah aku kan. Jadi kita nak orang ikut kita, kita tiuplah ke orang tu supaya orang follow kita. Aku kata, kau kenapa? Pelik-pelik manusia ni. Jangan kat Siti aja, jangan buat kat Siti. Kat Siti aja, ini saya bukan mengajar, saya beritahu sebagai makluman supaya kalau ada orang ajar, jangan ikut. Jangan percaya dan jangan ikut, jangan amalkan. Ini khurafat. Khurafat yang guna ayat Al-Quran. Jadi kita tak boleh amalkan begitulah. Memanglah kita kata ayat Al-Quran ni syifa, penawar, petunjuk, kan? Hidayah, semua kan. Tapi tak bolehlah kita nak gunakan ia sebagai jampi serapah. Yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Jampi serapah ni kalau dalam bahasa Arab kita kata ruqyah kan. Ruqyah tu untuk orang yang sakit, orang yang dia perlukan dijampi, nak orang kata nak jauhkan syaitan, jin tapi bukan digunakan untuk kepentingan peribadi kita, orang cinta, orang sayang, orang ikut kita. Kalau gitu, salah cara pengamalan kita tentang Al-Quranul Karim. Jadi kita hati-hati. Ya Cik Ana? Oh Cik Ana nak cerita. Okey, cerita Cik Ana. Di pulau? Okey. Cik Ana buat apa kat pulau? Oh, daripada baju tu ada puisi. Dia tulis puisi kat baju tu. Oh, okey. Ada orang beli ke? Oh, tak. Ada ke orang beli? Ada. Kat mana pulau tu? Kat mana tu? Batam Oh. Jom kita pergi. Cantik Cik Ana kata cantik. Oh, maknanya kata-kata tu macam puisi daripada raja. Jadi dijadikan sebagai penawar lah.
untuk orang sakit. Okay. Macam-macam ya. Itu raja kan, kata-kata raja. Ya. Untuk suami, aku untuk suami. Sorry Kak Siti. Okay. Sorry. Ya Kak Siti untuk suami. Oh, suaminya degil lah, tertegak lah. Ya Allah. Kita pun nak sembuh kat dia. Fatabi'uni. Tak boleh. Jangan. Okay, jangan guna-guna macam inilah. Nanti dia jadi macam mana saya cakap dia jadi percaya itu ayat Allah. Kita percaya dengan keberkatan ayat Allah. Cuma ia jangan digunakan untuk sesuatu yang bagi saya salah lah. Tujuannya salah. Walaupun kita kata untuk suami kan, supaya suami dekat. Dia jadi macam mana tahu. Dalam hadis Nabi, saya lupalah ayat tu. Istilah tu siapa ingat? Kalau saya tak ingat, apa lagi jemaah dalam hadis ada sebut tentang Allahumma salli wa sallim, tentang satu pengasih, sihir pengasih tu. Ingat tak? Tak ingat saya pun tak ingat. Hadisnya pendek saja, subhanallah. Tak apalah, buang masa. Okey, hadisnya pendek saja. Tapi dalam hadis itu Nabi sebutkan perbuatan ini untuk kita buat pasangan sayang pada kita menggunakan jampi-jampi serapah ni adalah satu perkara yang syirik. Tak dibenarkan. Walaupun kita kata kita guna ayat Al-Quran. Tetapi tujuan kita tu kan ialah supaya suami ikut kita, tunduk dengan kita, kan, dengar cakap kita. Tujuannya tu tak boleh macam itu. So penggunaannya silap pada ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Quran tak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang sedemikian. Ayat Al-Quran ni kita gunakan untuk tujuan yang macam Allah sebutkan lah. Untuk penawar, untuk syifa tadi kan. Yang mana ada syariatnya dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran yang mengajar kepada kita. Tapi kalau dengan tujuan-tujuan sendiri macam suami saya degil lah nak baca ayat apa nak sembuh kat dia sikit kan. Macam ini tak boleh lah. Kalau gitu bagi saya doa lah. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ayat-ayat yang umum sahajalah. Minta supaya Allah lembutkan hati dia kan. Berikan kepada dia. Kalau dia suka marah-marah biar dia lebih tenang ke apa kan. Doa ayat-ayat yang biasa sahajalah. Jangan gunakan ayat yang spesifik untuk disembur kepada suami. Jadi itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sampai ke sudah aku tak ingat benda tu. Ayat tu lah. Dan ayat ini, istilah tu yang Nabi gunakan, Nabi kata ini adalah perkara yang syirik. Iaitu kita nak supaya pasangan tu dia suka pada kita. Yang dibuat oleh suami ataupun isteri supaya dapat ikat. Dapat ikat suami atau isteri tu supaya dia tak pergi kepada orang lain. Jadi ini perbuatan sihir, dianggap sebagai sihir, salah satu bentuk sihir yang boleh, inilah orang kata bukan mengikat tau, tapi dia lebih menjauhkan. Sebab kita kena ingat tujuan tu sangat penting, niatnya sangat penting. Untuk apa kita gunakan ayat Al-Quran tersebut. Tapi kalau tujuannya untuk sedemikian, ia adalah satu perkara yang tidak dibenarkan. Nak berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tersebut. Tak apa dah, nanti kalau saya ingat minggu depan saya bilang. Kalau saya ingat lagi. Baik, dalam salah satu hadis sahih dari Rasulullah SAW, dijelaskan bahawa Allah memiliki dua mata saat baginda mendeskripsikan bentuk Dajjal. Nabi SAW bersabda, innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal memiliki mata yang cacat, sedang sebaliknya sesungguhnya Rabb kalian tidaklah cacat matanya. Muttafaq alaih. Penyucian Allah Azza wa Jal dari sifat cacat pada matanya dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya Allah memiliki dua mata yang layak dengan keagungannya. Iaitu Allah tak memiliki mata yang cacat tadi, nak tunjukkan kepada kita bahawa mata Allah adalah sangat jelas, sangat agung, sangat sempurna berbanding dengan makhluk.
Hingga kan di sini kita nak lihat, Nabi ingatkan kepada kita, kalau mata Dajjal itu cacat, mata Allah yang menjadikan Dajjal itu tidak sama sebagaimana Dajjal tersebut. Maksudnya ini satu bentuk penyucian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah berkata, kami mengatakan bahawa Rabb kami memiliki dua mata. Dengan keduanya Allah melihat segala sesuatu yang terdapat di bawah tanah dan lapisan bumi ketujuh yang paling bawah. Juga melihat apa yang ada di langit dan di bumi beserta apa yang ada di antara keduanya, kecil maupun besar. Tak ada satu pun yang tersembunyi dari penglihatannya. Sungguh Allah Maha melihat segala yang berada di dalam lautan dan di balik gulungan ombak yang bergejolak, sebagaimana Allah melihat arasy-Nya yang dia jadikan sebagai tempat bersemayamnya. So dalam kitab At-Tauhid. Tapi ingat sekali lagi saya dah ingatkan tadi, dua mata Allah dia tak sama sebagaimana makhluk. Jangan kita fikir-fikir mata Allah tu bagaimana. Yang perlu kita fahamilah apa yang ada pada Allah sebagai bentuk pengawasan, pengawalan untuk keseluruhan hamba-Nya. Baik, nama Allah Al-Basir ini dengan segenap makna yang terkandung di dalamnya menuntut agar para hamba senantiasa rasa hina dan tunduk serta berada dalam pengawasannya, meningkatkan kualiti ibadahnya serta menjauhi perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan dosa. Jadi ini pentingnya mengapa kita belajar tentang Allah Al-Basir. Satu, supaya kita sentiasa rasa hina, kita rasa tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala serta kita berada pada pengawasan Allah. Dan seterusnya untuk kita ini tingkatkan kualiti ibadah kita dan yang terakhir supaya kita jauhi dosa dan maksiat. Kerana kita tahu walaupun tak ada yang nampak perbuatan kita tapi ada Allah yang Maha melihat. Allah yang Maha mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Maka sebab itu penting di sini seseorang hamba dia memahami tentang maksud Al-Basir itu tadi supaya dia sentiasa tahu walaupun dia bersembunyi di mana sekalipun Allah tetap melihat dan mengawasinya tanpa boleh bersembunyi. Maka di sini dia kata siapa pun yang merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang diakhiri dengan nama ini yang terdapat pada lebih dari 40 ayat, maka pasti dia akan mendapati hakikat ini dengan jelas. Mari kita perhatikan beberapa contoh berikut. Allah menutup firman-Nya dengan nama ini pada ayat Dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa annallaha sami'un basir. Demikianlah kerana Allah iaitu kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan sungguh Allah dan sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Baik, daripada penerangan yang awal ini kita akan lihat gabungannya antara dua nama Allah ataupun dua sifat Allah. As-Sami', kita dah belajar kan As-Sami'? Okey. Dan Al-Basir. Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Jadi dalam Al-Quran biasanya akan digabungkan dua sifat ini. Sami' Basir. Okay, Sami' Basir. Jadi dua. Mak nak tunjukkan bahawa tak boleh untuk dipisahkan telinga dan juga mata. Dia saling berkait rapat. Jadi daripada ayat ini kita akan banyaklah melihat seterusnya nanti ayat-ayat yang digabungkan Sami'un Basirun. Nak tunjukkan pada surah Al-Hajj ayat 61, ayat ini menunjukkan bahawa Allah Maha mendengar semua suara pada waktu malam maupun siang hari.
Kita dah pernah bincangkan tentang Allah yang maha mendengar. Allah boleh dengar pada setiap keadaan walaupun suara bising bercampur, tetapi setiap satu ucapan yang bercampur itu tetap dapat didengar dengan jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendengaran Allah dan penglihatan Allah selalunya digabungkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh pada ayat ini kan bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang penggantian malam dan siang. Okey, siang dan malam. Nak menegaskan kepada kita walaupun pada waktu malam ataupun pada waktu siang, kedua-dua waktu itu Allah boleh dengar suara kita. Okey, kemudian tentang Allah yang Maha melihat, Al-Basir, Allah juga melihat semua gerakan mereka meskipun pada waktu dan keadaan yang berbeza satu sama lainnya. Kita sebagai hamba, kita mungkin waktu siang je kita kuat nak mengawal orang. Sampai waktu malam kita dah ngantuk kan? Kita boleh tak tengok orang? Tengok, jaga. Mata melek. Sekejap buka yang tutup kan? Kita tak mampu. Kekuatan kita tak sama dengan Allah sebab Allah tu Tuhan. Dia takkan sama sampai bila-bila. Jadi nak kata pada kita ni hamba Allah, dalam pergantian malam dan siang, ada orang waktu siangnya sangat peka, dia boleh dengar semua words kan, dia boleh fokus, dia boleh buat perkara, dia boleh kawal orang, dia boleh tengok anak dia berlari semua, dia fresh. Tapi dah sampai pada waktu malam, dia tak boleh. Ada orang pula siang dia tak boleh, malam dia boleh, macam itu kan. Tapi Allah sepanjang masa. Sepanjang masa Allah maha mendengar, sepanjang masa Allah itu maha melihat. Baik, seterusnya ya, pada ayat yang kedua. Allah juga mengakhiri ayat di bawah ini dengan nama tersebut. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan juga maha melihat. Okay, satu lagi keadaannya yang kita dapati dalam ayat Al-Quran akan gabungkan satu lagi nama Allah iaitu Khabir. Khabir. Bukan kabir kabir lain. Khabir maknanya yang maha mengetahui. Khabara, yang maha mengetahui. Khabir, basir. Jadi ini surah Asy-Syura ayat 27, Allah ceritakan tentang keadaan Allah yang dia maha melihat serta maha mengetahui. Okay, Allah lihat dan Allah tahu keadaan sekalian hambanya. Apa maksud lihat dan tahu? Bila kita lihat, biasanya kita hidup ni kan, kalau kita tengok, ada tak kita tahu apa yang dihadapi oleh seseorang? Kita cuma lihat pada surface. Okay, kita lihat permukaan saja. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Kita tak tahu apa yang dia sedang hadapi, yang dia sedang lalui. Kan? Kita tak tahu apa yang dia lalui daripada pagi sampai ke malam, sampai kan dia tu jadi stres sangat. Kita tak tahu. Kita cuma nampak zahirnya sahaja. Jadi, tapi Allah dia bila melihat kita, Allah tahu dah. Sebelum tengok kita pun Allah dah tahu dah. Segala-galanya tentang kita ini. Apa yang telah kita lalui dan akan kita lalui, bakal kita lalui, semuanya Allah tahu. Sebab itu Sami' dengan Khabir disampingkan, maksudnya digandingkan untuk tunjukkan kepada kita, kita makhluk, kita cuma boleh tengok saja. Tapi adakah kita tahu? Belum tentu. Beza dengan Tuhan, dengan Allah. Allah maha melihat dan Allah maha mengetahui. Contoh juga diberikan kepada kita di sini,
Dia kata melihat dan sekaligus mengetahui mereka yang berhak mendapatkan hidayah dan yang tidak berhak mendapatkannya. Melihat dan sekaligus mengetahui mereka yang layak mendapat anugerah kekayaan dan yang tidak layak mendapatkannya. Kalau kita rujuk kembali dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-27 itu, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada kita tentang kelapangan rezeki kepada kita. Allah kata kan pada ayat itu, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Maksudnya kalau semua kita ni, semua kaya. Allah berikan rezeki yang melimpah ruah tanpa ada batas. Allah kata kita akan jadi hamba yang melampaui batas. Sebab tu kita kaya macam mana pun still ada dia punya had. Kita tak boleh kata, oh saya lah yang paling kaya dekat Singapura. Okey, kalau kita paling kaya dekat Singapura, dia mesti ada hadnya juga. Ada orang yang lebih kaya daripada dia. Ada orang yang lebih banyak duit daripada dia. Begitu kan keadaannya, setiap sesuatu yang kita peroleh dia mesti ada dia punya batas. Sebab apa Allah kata manusia ni, kalau aku berikan semua kekayaan itu, dia akan jadi manusia yang melampaui batas. Kerana Allah itu maha tahu kita ni macam mana. Sebab tu rezeki kita semua berbeza-beza. Allah tak berikan rezeki kita ni standard kan? Tak bagi. Cik Ana 50, Kak Su 50, Cik 50, Kak siapa nama kakak lupa pula. Kak Zah 50. Kak Zah 50. Dia tak standard kan? Mungkin Cik Ana 1,000 dapatnya. Masya Allah. Kak Su lebih lagi. Kak Su dapat berapa Kak Su? 5,000 lah, 5,000 kan. Maksudnya dia tak sama kan? Rezeki kita tak balance, maksudnya tak berbeza-beza. Kerana Allah tahu 5,000 memang sesuai untuk dia. 1,000 sesuai untuk dia. Sebab tu kadang-kadang kita fikir, kenapa dia dapat lebih, aku dapat sikit. Mungkin kalau kita dapat lebih, kita jadi orang yang sombong. Kita angkuh, kita tak ingat Tuhan, tak ingat nak bersedekah. Sebab tu Allah berikan lebih pada dia. Tapi ada orang yang Allah berikan lebih pada dia tetap angkuh kan, itu ujian, orang kata istidraj untuk diri dia. Allah bagi dia makin lebih. Sebab apa? Bila dia ada lebih, dia tak ingat Allah. Jadi Allah makin berikan kepada dia lebih itu supaya dia makin lalai. Itu macam Firaun lah. Kan kita nampak kan Firaun, Qarun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang orang Allah berikan banyak kelebihan tetapi mereka ialah orang yang sombong. Tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang penting Allah itu maha melihat kita ni bagaimana, apa yang kita buat dengan harta yang kita ada, setiap sesuatu rezeki yang kita miliki, Allah itu maha melihat dan Allah maha mengetahui keadaan diri kita. Baik, ayat lain yang serupa dengan ini adalah firman Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui, ingat sini khabiran basira. Dia maha mengetahui, maha melihat para hambanya. Surah Al-Isra ayat yang ke-30. Allah juga menutup ayat berikut ini dengan menyebutkan nama Al-Basir dengan redaksinya. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah At-Taghabun ayat yang kedua. Maksud daripada surah At-Taghabun ayat yang kedua itu nak diberitahukan kepada kita Allah maha melihat orang yang saleh ataupun yang tidak saleh, mukmin maupun kafir, dan dia memberikan ganjaran yang pantas iaitu yang sesuai, yang layak bagi setiap orang itu tadi. Sama ada mereka itu kafir ataupun mereka itu ialah orang mukmin. Dan dalam ayat lainnya Allah pun mengakhirinya dengan menyebut nama Al-Basir. Yang demikian itu terlihat jelas dalam ayat ini dengan redaksi innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Afaman yulqa finnari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. Mereka tidak tersembunyi dari kami.
Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? I'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Innahu bima ta'maluna basir. Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jal memberikan ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dengan menyatakan bahawa sesungguhnya Allah maha melihat dan mengamati perbuatan mereka. Sungguh dia akan memberi balasan kepada mereka pada hari kiamat kelak atas perbuatan mereka mendustakan ayat-ayatnya. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini, surah Fussilat ayat 40, Allah berfirman kan sebelum itu Allah kata apa? I'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu nak buat. Maknanya Allah berikan kepada kita dengan kebebasan untuk buat apa yang kita nak buat. Kita yang pilih apa yang kita nak buat. Tapi kita kena ingat, apa yang kita buat itu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tak boleh lari daripada nanti Allah nak hisap dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan dan ganjaran. Jadi ini sebenarnya ialah ancaman dan sindiran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-Nya. Agar mereka ni ingat bahawa mereka nak buat apa saja memang boleh mereka buat. Tapi jangan lupa ada Tuhan yang membalas setiap perbuatan kita. Kadang kita lupa kan, kita rasa kita nak buat semua benda. Kita rasa kita mampu untuk buat semua perkara. Tapi kita lupa bahawa ada yang lebih mengetahui tentang keupayaan kita. Ada yang lebih melihat tentang apa yang kita nak lakukan. Kadang-kadang kita rasa bila kita berjalan sendirian, tak ada orang yang melihat kita. Tak ada orang tahu siapa kita. Tapi kita jangan lupa Allah itu tahu di mana saja kita berada. Kadang-kadang kalau kita duduk seorang-seorang pun, kita rasa tak ada orang tahu apa yang kita fikirkan. Tetapi Allah itu tahu apa yang ada dalam pemikiran kita. Ini semua satu pendekatan yang nak mengajarkan kepada kita bahawa hamba dia takkan terlepas walaupun sesaat daripada pengawasan Allah Azza wa Jal. Nak tunjukkan juga pada kita, CCTV Allah tu sangat hebat. Tak macam CCTV kita dekat dunia. Kita memang ada CCTV kan dekat dunia ni kan, kata 24 hours lah. Tapi bateri boleh weak kan? Nak kena charge kan? Tapi bateri Allah tak pernah mati. Pengawasan Allah tak pernah mati. Walaupun kita kata kita ada berbilion manusia dekat atas muka bumi ini. Tapi Allah tu maha melihat apa yang ada dekat atas langit, apa yang ada dalam bumi, apa yang ada di atas bumi, apa yang ada dalam lautan, daripada yang sebesar-besar makhluk hinggalah sekecil-kecilnya. Kalau itu Allah boleh lihat, apatah lagi kita ni. Yang kita rasa kadang-kadang angkuh, kita rasa sombong, alah tak ada orang tahu, tak ada orang tahu. Tapi Allah tu maha mengetahui. Okey, baik seterusnya. Firman Allah ini juga diakhiri dengan nama Al-Basir, iaitu innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, iaitu tanpa bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh dia maha mendengar, maha melihat. Surah Al-Mu'min ayat 56. Maksud daripada ayat ini, Allah maha mendengar segala suara yang beragam jenisnya. Allah maha melihat segala sesuatu di tempatnya. Kita balik. Allah maha melihat segala sesuatunya di tempat dan lokasi manapun dan pada waktu kapan pun, pada waktu bila pun. Di antaranya adalah penglihatan dan pengamatan Allah terhadap orang-orang yang menentang ayat-ayatnya dengan niat membantah kebenaran. Padahal mereka tidak sanggup melakukan itu. Baik, seterusnya ayat di bawah ini pula kita lihat ditutup juga dengan Al-Basir, iaitu wallahu yaqdi bil haqqi.
Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in. Innallaha huwas sami'ul basir. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran. Sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar, maha melihat. Ini dah daripada tadi tadi surah Al-Mu'min ayat 56, As-Sami'ul Al-Basiru. Ini pun sama ya. As-Sami'ul Al-Basiru. Digandingkan dengar dan lihat. Ayat ini, ayat surah Al-Mu'min ayat 20, menunjukkan bahawa ibadah yang sebenarnya hanyalah ditujukan kepada Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Zat yang memiliki kesempurnaan dalam pendengaran serta penglihatan. Sementara patung-patung berhala itu adalah benda-benda yang tidak pantas disembah kerana tidak dapat mendengar dan melihat. Maka itu Nabi Ibrahim Al-Khalil berkata kepada ayahnya, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nak katanya, ayat yang ke-20 tadi ya, surah Al-Mu'min di atas itu, nak jelaskan kepada kita, kerana Allah yang maha mendengar dan maha melihat, kita itulah Tuhan yang selayaknya untuk disembah. Jangan kita menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada dua kekuatan ini ataupun dua kesempurnaan ini. Contoh diberikan kepada kita tentang ayat ni yang diucapkan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ketika bila tu ayahnya buat apa? Ayahnya menyembah berhala kan? Jadi Nabi Ibrahim dia berdakwah kepada ayahnya itu dengan beritahu kepada ayahnya kenapa sembah sesuatu yang tak boleh dengar, tak boleh lihat, bahkan tak boleh untuk memberikan kekayaan kepada dia sesuatu apapun. Dan ini merupakan satu peringatan juga kepada kita supaya tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah. Jangan kita mudah percaya dan terpedaya kepada sesuatu amalan ataupun perbuatan yang kita tahu bahawa perbuatan ini boleh menggugurkan ataupun mengotorkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab apa? Kalau kita percaya kepada perkara-perkara yang tak boleh dengar, tak boleh melihat, bahkan tak boleh mendatangkan sesuatu pun kepada kita, kebaikan, kemudaratan, itu sudah menunjukkan bahawa kita ini menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah As-Sami', Allah Al-Basir, kita tambah tadi Al-Khabir. Ada 3 tau di sini. Allah itu dia maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui tentang keadaan hamba dia sehingga tak ada satu pun cacat celah yang ada pada Allah untuk ketiga-tiga sifat ini. Bahkan semua sifat ataupun semua nama-nama yang ada pada Allah tidak ada pun cacat celah padanya. Jadi atas dasar apa kita ingin percaya kepada perkara yang lain? Atas dasar apa kita nak menyembah ataupun mengambil sesuatu yang kita percaya dengan kekuatannya? Sedangkan kekuatan Allah yang ada 3 hal ini pun kita kadang-kadang tak terjangkau untuk kita faham. Yang kita faham ialah Allah itu maha pada penglihatannya, pada pendengarannya dan pada pengetahuannya. Tapi kadang-kadang kita mudah kan percaya kepada sesuatu yang memang sebagaimana Nabi Ibrahim katakan itu la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Tak boleh berikan kepada kamu dengan, dia tak boleh dengar, tak boleh lihat dan tak boleh berikan pada kamu dengan sesuatu. Saya teringat tadi saya naik Grab. Dia non-Muslim lah. Chinese ni kan, perempuan dia bawa Grab. Saya naik, wah today I'm so lucky you know why? Dia kata, yalah, just now I just drop one girl going to mosque lah, that mosque, Hogang. Naim lah. Lepas tu dia ambil saya pula kan, saya nak pergi Masjid Kasim. Wah, everyone go to the mosque why today? I don't know. Aku nak cakap apa? Mana saya tahulah kan dia tanya kita pula. Wah, dia lah aku tahu. Dia kata, wah, I'm so lucky I'm going to buy Toto. Maybe there's some luck for me lah. Asal aku dengar, Toto? Okay lah. Okay, fine. Okay, belilah Toto kan. Nampak tak? Dia meletakkan kesyukuran dia pada sesuatu yang tak berguna untuk dia, betul tak? Dia habiskan duit dia yang kita tak tahu dia boleh menang ke tak kalau dia beli benda tu kan.
Tapi kalau orang yang beriman, dia akan meletakkan kesyukurannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang akan rasa bersyukur, kata, bagus hari ni kan, memanglah semua orang akan rasa that positive vibes. Bila kita macam, bagus tadi aku hantar orang kat Masjid Naim, lepas tu sekarang kat Masjid Kasim, tak tahu kau lepasnya pergi Masjid Sultan pula, macam gitu keadaannya kan. Kita rasa satu hari tu, kita ada buat kebaikan sebab hantar orang ke tempat yang suci lah, ke tempat yang baik. Itu bagi saya semua bangsa ada perasaan yang begitu apabila menghantar seseorang ke tempat yang mulia kan. Namun kalau kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, kita nak pergi beli kotor ke? Cara kita bersyukur, pasti kita mengandalkan ia kepada As-Sami' Al-Basir Al-Khabir. Betul tak? Kita letakkan kesyukuran kita, kita rasa, oh Masya Allah hari ini macam berkat untuk saya. Kita rasa bersyukur, kita akan sandarkan ia kepada Allah yang maha melihat, sebab Allah yang maha mengetahui kan apa kebaikan apa sebenarnya yang Allah nak berikan kepada saya. Kita akan fikir sedemikian sebab Allah Al-Khabir tadi, dan kita tahu Allah tu maha mendengar. Jadi Allah As-Sami', jadi Allah dengar ucapan kita, bagaimana ucapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Al-Basir, Allah tu maha melihat apa yang kita nak buat di atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Takkan kita nak pergi beli toto pula sebagai seorang yang beriman kan. Kerana kita rasa hari ni sangat bertuah untuk kita, ya Allah, beli toto selimut dah. Itu pun bagi toto kan. Beli toto selimut tu lah, okey lah, tu tak apalah kan. Alhamdulillah lah, untuk menyejuk, untuk menghangatkan keadaan. itu nak katanya, cara kita ni kan, bersyukur kepada Allah, itulah yang menunjukkan adakah kita kenal Allah ataupun tidak. Kita faham tak sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang maha agung ini. Kalau kita kenal, kita tahu dan kita faham, kita akan melakukan perbuatan yang betul di atas setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Okey, baik, seterusnya di sini. Allah juga mengakhiri ayat berikut ini dengan menyebutkan ihwal asma'nya Al-Basir. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Sekali lagi, Sami'an basirah, digandingkan pada ayat Al-Quran. Baik, ayat di atas merupakan salah satu pujian Allah terhadap perintah dan larangannya sendiri, yang ia mengandung kemaslahatan manusia serta pencegahan mudarat iaitu bahaya di dunia maupun akhirat. Kerana pembuat syariat adalah Allah yang maha mendengar dan maha melihat segala sesuatu yang tak ada satu pun tersembunyi darinya. Dia yang maha mengetahui segala kemaslahatan hamba-hambanya yang tidak mereka ketahui. Di sisi lain, ayat di atas berisi anjuran untuk menerapkan perintah maupun larangan itu, serta ancaman bagi yang tidak menerapkannya. Dan kita ada satu lagi firman Allah yang terakhir pada pagi ini. Firman Allah berikut pun ditutup dengan asma'nya iaitu Al-Basir, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya, yakni pahala di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 110. Ayat ini pula berisi janji Allah Azza wa Jal untuk tidak menghilangkan pahala mereka di sisinya atas kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini. Sungguh Allah maha melihat semua perbuatan mereka dan dia pasti akan memberi ganjaran pahala yang besar atas perbuatan tersebut. Okey, kesimpulannya, berdasarkan ayat-ayat di atas diketahui bahawa keyakinan seorang hamba bahawa Allah maha melihat dan mengamati gerak-gerinya
dapat memberinya manfaat yang besar pada aspek anjuran dan ancaman Allah yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana jelas terlihat dalam contoh-contoh ayat di atas. Apabila seorang hamba telah beribadah kepada Rabbnya dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala perbuatan derhaka terhadapnya, dengan meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa melihat serta memperhatikannya, maka dia telah mencapai darjat ihsan. Ini antara yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tanya kepada Nabi, mal ihsan? Apakah itu ihsan? Orang yang mencapai tahap ihsan itu bukan semata-mata dia jadi orang yang ada rasa ihsan kepada orang lain. Biasa kita faham begitu kan? Oh, dia tu orang yang sangat ihsan, yang dia berlaku baik kepada orang lain, dia santun kepada orang lain, sangat menyayangi orang lain, tak mementingkan diri sendiri. Dia bukan semata-mata itu. Tetapi orang yang mencapai tahap ataupun darjat ihsan yang paling tinggi, di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, darjat ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama. Sebagaimana sabda SAW yang menjelaskan hakikat ihsan tersebut, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak boleh melihatnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi kita beribadah, biasanya kita solat sendirian kan di rumah kan. Kita kalau beribadah dalam keadaan yang ada darjat ihsan ini, kita tahu setiap gerak geri kita dalam solat itu diawasi oleh Allah. Dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita akan menjaga kekhusyukan kita. Kita akan jaga setiap apa yang mungkin terlintas, setiap apa yang kita nak lakukan sebab kita tahu ada yang mengawasinya. Sebab kita kadang-kadang macam ni tahu, kalau ada orang kita bukan main khusyuk lagi. Dia macam tu kan. Kalau ada orang kita buat solat betul-betul, tapi kalau tak ada orang kita akan solat sembrono. Biasanya begitulah. Orang solat kelang kabut ke apa kan sebab nak kejar apa tu ikan goreng ke apa kan. Dengan masak apa, kelang kabut apa. Tapi kita lupa Allah tu perhatikan. Kita lupa ada Tuhan yang memerhatikan setiap gerak-geri kita. Kalau kita ingat tentang Allah yang maha melihat itu, kita akan jadi hamba-Nya yang memperhatikan setiap amal ibadah kita ni dengan sebaik-baiknya. Memperhatikan setiap amal ibadah kita ni termasuklah pada keikhlasan kita tu. Sebab kita tahu Allah bukan hanya mampu melihat pada zahir kita, tapi Allah mampu melihat semua yang ada pada pemikiran, hatta niat kita pun. Allah itu tahu dan Allah lihat. Sebab tu Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi guna ungkapan ataupun lafaz yanzur, lihat. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada harta kamu. Allah tidak melihat pada tubuh badan kamu atau appearance kamu, kan, apa yang ada pada zahir kamu. Tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kamu dan juga amalan kamu bagaimana. Jadi qulub, tengok Allah gabungkan begini, Nabi gabungkan begini qulub iaitu hati dan amalan. Dua ini digabungkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Allah yanzur. Allah melihat. Nak katakan tentang hati dan tentang amalan ini, orang lain dia tak boleh tebak hati kita. Orang lain dia tak tahu apa yang sedang bersarang dalam hati kita. Tetapi Allah itu dia maha mengetahui, bukan setakat tahu, tapi Allah lihat. Masuk tembus dalam hati kita. Sama juga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Orang lain cuma boleh lihat pada zahir amalan kita. Tetapi orang tidak tahu apakah yang ada pada niat amalan kita tu tadi. Sebab tu qulub dengan amal ni dia berkait rapat. Dan apa yang dikaitkan ialah dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki satu sifat yang al-basir,
sehingga hati kita, niat kita pun diketahui. Jadi manusia, kita ni sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, bila kita tahu dengan sifat Allah yang Al-Basir itu tadi, kita akan tahu bahawa aku kena jaga niat aku. Keikhlasan aku kepada Allah tu bagaimana. Dalam amalan, dalam perbuatan, dalam setiap ucapan, kita kena jaga. Kerana orang lain memang tak tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui dan Allah itu Maha melihat. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita rahsiakan dan setiap sesuatu yang kita tak nak orang lain tahu. So inilah yang akan mencapai ataupun meletakkan seseorang pada darjat ihsan. Dia tak nampak Allah. Kita memang tak nampak Allah kan? Tetapi kita tahu Allah nampak kita. Jadi orang yang dia beribadah, Nabi kata dia beribadah pada darjat ihsan itu ka'annaka tarahu. Kau buatlah seolah-olah kau nampak Allah. Macam mana kita nak nampak Allah? Kita tahu Allah itu Maha melihat. Itu maksudnya. Kita memang tak boleh nampak Allah. Tapi sebab tu Nabi kata apa? Ka'annaka. Seolah-olah engkau nampak. Bagaimana seolah-olah kita nak nampak itu? Kita tahu Allah Al-Basir. Allah itu Maha melihat kita. Allah mengawasi kita. Allah mengawal kita. Setiap perbuatan itu Allah catat. Okay? Allah rekodkan. Inilah menunjukkan bahawa kita nampak Allah. Kerana kita kenal dengan asma' dan sifat Allah itu. Tapi Nabi ingatkan, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ. Kalau kau tak mampu ataupun kalau kau tak boleh nak buat begitu kan, ingat Allah itu lihat engkau. Okey? فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Ingat dia macam itu. Allah itu nampak engkau dan lihat apa yang engkau lakukan. Baik, betapa banyak orang yang menghindari perbuatan dosa dan juga maksiat kerana meyakini bahawa Allah senantiasa melihat dirinya. Ini juga satu kepentingan yang tak boleh untuk kita nafikan. Apabila kita sampai pada darjat ihsan, yang kita tahu Allah itu lihat kita, okay, Allah itu mengawasi kita, secara automatik kita akan tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita walaupun kita dalam keadaan yang sendirian, kita takkan buat, kita takkan rasa aku duduk rumah seorang-seorang ni mana aku tahu bogel pun orang tak tahu macam itu kan. Mungkinlah kita rasa sedemikian, tetapi kita kena ingat setiap apa yang kita buat ni, apa yang kita pakai semua Allah itu tahu dan Allah Maha mencatat apa yang kita buat. Jadi kita jangan rasa terlampau selamat walaupun kita berada pada comfort zone kita. Walaupun kita rasa kita duduk dengan members-members kita saja kan, tak ada orang lain yang tahu, tapi kita kena ingat Allah itu tahu setiap apa yang ada pada hati kita. Jadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, seorang lelaki, ni satu contohlah yang diberikan. Seorang lelaki pernah berusaha menggoda seorang wanita di tengah gurun pasir pada waktu malam gelap gelita. Ini satu contoh yang baik untuk peringatan kita bersama. Namun wanita itu menolaknya. Jadi wanita ini dia tolak. Dia tak naklah buat perkara yang tak baik ini walaupun lelaki itu menggoda dia. Lelaki ini katakan kepada wanita itu, tak ada orang nampak kita. Kecuali bintang-bintang di langit. Dia nak buatlah konon-konon sweet lah bagai. Tak ada orang nampak kita kecuali bintang-bintang yang berkelipan di langit. Wah. Tapi wanita ini pun kata kepada dia, lantas di mana pencipta bintang-bintang itu? Jadi mana yang mencipta bintang-bintang itu? Maksudnya nak kata, bukankah Allah melihat perbuatan kita? Bukankah Allah itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan? So ini satu perkara yang sangat baik. Jadi so kalau ada lelaki yang goda kita, dia cakap macam itulah. Tak ada orang tahu pun kan, kita chatting je, chatting. Siapa yang nampak sekarang ni? Allah tu Maha melihat. Ini maknanya keimanan wanita ni satu perkara yang perlu kita contohi. Supaya kita tak terjebak, tak terjerumus kepada hal-hal yang dosa dan maksiat. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatannya. Surah Al-Alaq ayat yang ke-14. Sungguh cukuplah ayat ini sebagai cambuk dan pencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Cambuk cemeti tu yang pukul lah. Maksudnya sebagai satu amaran lah. Kita baca ayat ni macam terkena lah. Macam itu maksudnya. Dia terkena pukulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cambuk dan pencegah
kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Okey, apa pengajaran yang boleh kita peroleh dari perbincangan pada pagi ini? Selesai satu bab, satu kali jalan satu kali jalan je. Diselesaikan satu bab. Okay, apa yang boleh kita peroleh pengajaran untuk hari ini? Hari ini berapa hari bulan? 8 November. Nak cuti bila? Besok. Nak cuti akhir tahun bila? Apa dia? Ikut Gufran sama. Oh, Disember lah. Saya memang cuti Disember kan? Ikut Saza lah. Biasanya minggu ketiga lah kita cuti. Okay, minggu ketiga bulan Disember. Saya akan mula cuti. Biasanya macam itulah. Mula tak tahu bila mula, jangan tanya. Oh, biasalah Januari. Januari akan mula lah, cuma tak tahu bila. Tak tahulah takut nak kahwin ke macam mana. Saya nak cuti honeymoon ke apa kan, bagilah saya chance namanya je, tak adalah gurau je. Okay, pengajaran hari ni apa Kak Ia? Yang pertama pengajaran kita hari ini ialah okay, Allah Maha mengawasi setiap perbuatan kita. Okay, yang kedua, apa dia? Allah memelihara kita. Maknanya setiap masa kita berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemeliharaan tu boleh masuk perlindungan juga ya. Okey, tadi apa? Pengawasan, pemeliharaan. Yang ketiga, mata Allah sangat sempurna. Semua cik ajar bagi je. Okey, mata Allah sangat sempurna. Semua kata selamat hari ni. Mata Allah sangat sempurna, betul. Mata Allah sangat sempurna, tak ada yang boleh sama, tak ada yang boleh menandingi dan tak ada yang akan ada, kita kata, kecacatannya, kekurangan dan kecacatannya pada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad